Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan kita awalnya kita roti. Ini kita sudah menggunakan kitab Bidayah Ushobiyah, dan pada pagi ini kita berada pada pukul 9.30. Babu zakat. Babu zakati. Okay, jumpa. Kalau yang tak jumpa tu, intai orang sebelah. Jangan sebut dia kalau kita biar dia. Okay, kita dah asalnya dah hampir-hampir di penghujung. Ingat tak bila mula kita mula? Tahun berapa? 2008, 2009, 2007. Ya. Tahun 2007. Lah 2013. Dia pada orang ini. Dia tak tahu dia ngomong tadi. Tak rasa. Tapi semua kalau cukup dong. Nabi yang dah tahu ni. Jangan ikut kata dah nak tebak. Kata nak tebak. Kata nak potong. Berapa kali kaki hari-hari. Jadi tapi kita alhamdulillah 9 jadi. Okey, tengok kitab kita. Bab zakati. Ini bab zakat. Jadi sebab apa dalam kitab kita ni dia ada bab zakat? Sebab itu masuk juga dalam kitab ataupun dalam ilmu yang besar, iaitu dalam fiqh. Dalam fiqh pula dalam bab ibadat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mana dalil? Dalil sebagaimana sabda Nabi SAW, buniyal Islamu ala khams, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, atau kama qala Nabi. Jadi dibina Islam itu di atas 5 perkara, 5 rukun, 5 asas. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahawasanya Muhammad itu, Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Wa yaqamis salat, dirikan sembahyang. Wa ita'iz zakat, keluar zakat. Wa shaumi Ramadan, berpuasa Ramadan. Wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, dan mengerjakan haji bagi orang yang mampu dan puasa bersama. Ini ada antara 5 rukun Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, walaupun 5 je bunyi je, 5 je rukun Islam, sebenarnya rukun Islam banyak lagi, tapi asasnya berada dalam 5. Asasnya berada dalam 5. Jadi kalau laksanakan 5 ni, insya-Allah sempurna. Sebab yang lain itu dicabang masuk ke dalam 5 perkara ni. Okey, kelima-lima ni benda yang hidup. 5 perkara ni, puasa, syahadah, puasa, sembahyang, zakat, haji, benda ni yang hidup, sentiasa kita kena buat, kita laksanakan. Apabila sampai masanya, tiba masanya dan ada kemampuan, kita kena buat. 5 ni asas. Kelima-lima ni ada pada diri kita. Ada pada diri kita. Termasuklah bab zakat yang kita nak zakat ni, kita kena buat keluar zakat, kena dekat kita juga. Jadi macam mana kita nak menghidupkan 5 ni? Nak hidupkan kelima-lima ni, kita tak tinggal satu. Aku tak mau bab zakat, aku tak mau sebab kena profit ni banyak. Yang lain itu semua aku nak buat. Tak jadi. Maka Islam kita tak cukup. Tak sempurna, kita keluar ataupun tak diterima oleh Islam kita. Syahadah, tak mau mengucap tapi nak puasa, tak jadi juga. Jadi 5 ni ada pada diri kita. Bila ada pada diri kita, kita kena jaga, kena awasi, kena bacakan dia, kena suburkan dia. Biar sentiasa Islam yang kita bawa ini, Islam untuk diri kita ni sentiasa subur. Saya ibaratkan tuan-tuan,
Tuan-tuan biasa tak tengok pokok mempelap? Biasa tak? Kalau tak biasa tengok, biasa tak tengok pokok durian? Biasa tak? Makan dah tak ini? Belum pun semua. Biasa tak? Okey, pokok durian. Nampak suara? Pokok durian. Pokok durian ni, komponen yang ada pada dia ialah akar, batang, dahan, ranting, daun. Betul tak? Okey, itu komponen penting sekali. Jadi dia kena ada akar, batang, dahan, ranting, daun. Ni ibarat kata rukun Islam macam tu lah. Syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji. Kita kena jaga dia ni Islam ni biarlah cantik, tapi kena bacakan dia. Kena bagi cukup makan dan minum. Kulu washrabu wa la tushriku. Innallaha la yuhibbul musrifin. Kalau kita ada pokok durian, kita nak tengok dia besar elok, gemuk elok, kita boleh baca. Tapi jangan boleh mati. Bagi makan banyak sangat tak boleh. Allah sebut kulu washrabu, makanlah oleh sekalian kamu. Washrabu, minumlah oleh sekalian kamu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka, tidak kasih pada yang berlebih-lebihan, melampaui. Nah, kalau aku baca apa, sampai 5 beg mati buat raya tu. Lepas tu washrabu, minum. Kalau orang ahli pertanian ni dia guna ayat sama, minum ni maksudnya cuma ayat. Ayat sikit-sikit tak main dah. Dia tanam pokok raya tadi ni dalam benda hidup lah. Ayat banyak. Tak hidup tuan-tuan. Dia kena siram sekadar mana perlu saja. Hak pokok besar tak payah siram lah, sebab dia dah dapat ayat nampak bumi tu. Dan hujan turun seminggu sekali pun cukup lah. Dia dah besar lah. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, bila cukup baca, bila cukup ayat, pokok raya tadi akan subur membesar. Tengok batang dia seri, elok ya, cantik. Kemudian kita tengok daun dia hijau je. Ada pokok raya daun biru? Tak ada, tak ada. Biru ke kuning, tak ada. Sebab pokok raya yang cantik itu pokok raya yang daun yang berwarna hijau gelap. Hijau. Jadi tuan-tuan faham boleh juga. Dan hijau musim-musim nak raya. Nak cerita pokok raya. Kalau tuan-tuan tengok pokok raya tu nak kuning, kuning dia raja lah, nak kuning. Tuan-tuan tak mau boleh tak? Daun dia kuning, susah hati. Pokok raya ni tengok lah daun kuning. Itu belum lagi biru, biru ke ungu, apa lah. Nak atas kita nak daun hijau. Sebab daun hijau ni sumber kesuburan dia. Jadi tuan-tuan tengok bila baju cukup, ayat cukup, pokok tadi membesar cantik tuan-tuan. Daun pun hijau, lepas tu hak pucuk dia pun cantik sangat. Sampai bersinak-sinak daun dia, menandakan bahawa pokok tu sihat dan subur. Kita Islam macam tu juga tuan-tuan. Semayang tak cukup. Kalau semayang tak cukup, Islam pada diri kita ni lembab, lemah. Zakat dah bawa keluar. Hak mampu zakat lah, tahu keluar. Hak ada duit tak pergi haji. Hak syahadah ni tak saja malah masa semayang syahadah lah, masa tak semayang tak syahadah. Artinya tak cukup. Bila tak cukup bekalan, dia tidak sungguh Islam kita. Salah satunya zakat yang kita nak bincang pada hari ini. Tetapi tuan-tuan, pokok tadi besar-besar sampai umur 6 tahun berbuah. Berbuah. Kalau pokok yang kita tak jaga, kering, dia berbuah juga. Tapi buah dia kemetot. Orang kampung lah kata, saya tu sebut je. Buah dia kemetot je. Daripada hak awal Julai sampai hak ujung Julai dia kemetot je. Lepas tu kalau kita buka pula makan tuan-tuan, dia banyak mengukirkan senyuman. Sebab apa? Isi sikit, biji besar. Sebab pokok tak subur. Makanlah tuan-tuan.
Daripada makan bulan tu, lebih baik makan buat Sarawak. Sebab apa? Isi sikit. Sebab apa isi sikit? Buah tak subur. Tapi tuan-tuan, kalau buah pokok dia subur, buah dia pun subur. Tengok buah besar, kan? Buah besar pula sampai musang pun ni. Kalau ni kata ni musang king. Musang king. Musang dapat nama. Orang lain yang tak nak. Tuan-tuan, buah dia sendiri sampai RM70. Tapi harga tu bukan harga di sini, harga dijemput. Sebiji RM70. Sini sebiji RM1. Lebih kurang dalam RM15 tu lah. Buah besar cantik tuan-tuan. Punya sombong lah, tak nampak biji langsung. Makan habis dah sampai nak sampai muak dah, baru nampak biji pun tidur lenek dah. Sebab apa? Isi tu banyak. Pokok subur. Jadi hasil yang kita dapat pokok subur, buah yang hasil yang kita dapat tu buah yang segar, buah yang besar, buah yang mahal, buah yang cantik. Bau pula tuan-tuan, 3 batu bau dah. Bau rian lah, bau dia pun cantik. Inilah di antara hasil daripada kita jaga, kita didik, kita terbiak, kita mengawasi Islam kita subur. InsyaAllah orang tengok masa solat kita tu bau jauh. Islam yang kita bawa ni bau jauh tuan-tuan, bau sedap, harga mahal. Orang nakkan kita, orang seronok kawan dengan kita, orang teringin nak pergi mana-mana dengan kita. Kalau pergi jauh-jauh, orang teringin nak bawa kita, adik-adik semua kawan dengan kita. Sebab Islam kita subur. Tuan-tuan nampak tak? Bagus nampak, saya pun faham je. Kita nampak, Alhamdulillah. Nampak tuan-tuan, kerja siapa? Kerja Allah. Islam kita kalau subur, orang nak kawan dengan kita. Islam kita subur, apa kita kata orang tak pakai. Tapi kalau Islam tak subur tuan-tuan, mulut celupak semayang dah, orang tak teringin nak kawan. Kalau kawan pun baca benar dia sudah rumah, kawan bila dia akan jadi macam tu lah, lebih kurang. Boleh kan? Itu sedikit. Itu baru nak pandang hijik. Sakit baru nak berdiam. Tazkirah sebut sedikit lah. Sehari ni ganti tak apa-apa. Ngaji juga. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, tazkirah subuh saya pagi tadi di masjid kita sendiri. Tazkirah ringkas setiap subuh kan. Jadi yang pagi ini di antaranya saya lontarkan satu pemikiran atau satu apa ni, supaya pecah minda lah. Sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan, perintahkan dan jadikan 2 peristiwa besar. Banyak lagi peristiwa lain, tapi peristiwa 2 ini adalah sebagai pengajaran. Yang pertamanya ialah Isra dan Mi'raj, yang kita akan sambut lebih kurang 9 lagi. Isra, Mi'raj. Yang keduanya Hijratul Rasul. Hijratul Rasul. Rasul berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Yang pertama tadi Isra dan Mi'raj, berlaku pada 27 Rajab. Berlaku dalam malam yang sama. Kan? Sebelum tu saya dah cerita pada tuan-tuan, ada benda yang Allah rancang untuk kita, ada benda yang kita rancang untuk kita. Yang Allah rancang untuk kita, contohnya macam apa yang berlaku pada Nabi kita Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, tuan-tuan dan perempuan sekalian, Allah merancang sepenuhnya. Semasa Nabi tidur dekat dengan Hijir Ismail, mai doa para malaikat Jibril dengan Mikail tu, mai dekat dengan Nabi. Lepas tu belah dada Nabi, buat keluar hati Nabi, cuci hati Nabi dengan air Zam-Zam, diisi dada Nabi dengan ilmu, iman dan hikmah. Kemudian tutup balik. Kemudian buat main borak. Borak tu kenderaan yang paling moden pada ketika tu dan paling laju. Kemudian dibawa naik borak. Nabi tak payah bubuh dia, pegang steering tak, duduk atas tu je. Kemudian borak meluncur laju sejauh mata memandang. Itulah perjalanan ataupun kelajuan dia. Satu langkah dia, satu sayap dia.
Akhir sekali sampailah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Di tengah-tengah tu dah ada banyak benda yang Allah telah rancangkan, TV ataupun benda-benda yang Rasulullah tengok. Kemudian sampai di Masjid Al-Aqsa di Palestin, selesai sembahyang, terus naik ke Mi'raj, Sidratul Muntaha, melintasi, menembusi pintu-pintu langit 1, 2, 3, 4 sampai yang ke-7. Kemudian Allah bagi pula, Allah rancang pula, Allah bagi sembahyang 5 waktu, asalnya 50 waktu. Kemudian selesai semua, termasuk ada lagi benda-benda lain yang Allah bagi 9 perkara. Sembahyang itu salah satu yang hebat sekali, sembahyang lah. Ada lagi perkara-perkara lain, 9 perkara. Kemudian turun balik, duduk, lapisan langit ke-7, ke-6, ke-5, ke-4, turun balik, akhir penyudahnya sampai balik ke Mekah pada malam yang sama sebelum terbit fajar. Yang ni Allah merancang. Yang ni Allah merancang untuk Rasul, untuk Nabi kita. Tetapi hijrah ke Rasul, Rasulullah merancang sendiri dengan perintah Allah. Allah perintah suruh hijrah. Rasulullah, Nabi kita rancang sendiri bila nak keluar. Nak keluar dengan siapa, waktu mana nak mula melangkah keluar, kemudian siapa nak ganti tempat tidur dia, kemudian menuju ke mana dulu, kemudian nak transit kat mana, kemudian meneruskan perjalanan sampai ke mana, dan akhirnya sampai ke mana. Betul tak tuan-tuan? Yang hijrah ni Rasul kena merancang sendiri. Beza dengan yang Isra dan Mi'raj tadi. Jadi ini gambaran kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, gambaran kepada kita ni, yang ada yang dengar lah, yang tak dengar dia tak tahu juga. Okey, gambaran kepada kita, ada benda yang Allah rancang, siap dah jadual, kita ikut saja. Sembahyang 5 waktu sampai semalam, Allah dah siap dah, kita kena ikut. Puasa tuan-tuan, setahun sekali, 30 hari ataupun 29 hari setiap bulan Ramadan. Allah siap dah jadual untuk kita. Setiap kehidupan kita ni, jadual Allah ni wajib diikut sampailah kita mati. Yang ni wajib kita ikut. Satu lagi ialah yang kita merancang untuk diri kita sendiri. Yang kita rancang hari ni nak buat apa, hari ni nak ngaji di mana, gunung ini bila nak buat, lepas tu ada nak pergi sekolah sekian, kemudian merancang pula. Jadi hak ni ada sebahagian kita kena rancang sendiri, sebahagian lagi adalah gabungan, sebahagian lagi adalah rancangan Allah sendiri, jadual yang Allah sediakan. Bila gabung dua-dua ni tuan-tuan, baru padat waktu dia, barulah penuh waktu dia, barulah padat. Allah merancang, kita merancang, hak kita merancang pula baik. Hak baik, kebaikan itu pulang pada diri kita sendiri. Kita dapat kebaikan hasil perancangan kita yang baik. Sebab itu Allah ni cantik tuan-tuan. Hak dia rancang tu, kalau kita buat cukup dah pun cukup dah. Tambah lagi hak kita rancang, ekstra ni hak kita rancang sendiri, lagilah baik tuan-tuan. Tetapi kalau kita merancang, kita isi di tengah-tengah tadi dengan perancangan Allah tadi tuan-tuan, kehidupan kita ni, kita merancang ke arah keburukan yang tidak baik, yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, maka di tengah-tengah diselangi oleh perkara yang mungkar. Lebih-lebih lagi tinggal itu hak perancangan Allah. Sembahyang tak, puasa tak tuan-tuan, itu contohnya. Nafkah tak bagi, hak yang telah diwajibkan oleh Allah, lagilah kita teruk. Jadi atas kita tuan-tuan, ada yang Allah rancang kita ikut, yang kita rancang mengikut perancangan Allah juga, perkara-perkara yang baik. Akhir sekali kita akan dapati bahawa kita ialah orang yang melakukan amal soleh. Amal soleh ni hak kita rancang lah, perkara-perkara yang baik, amalan-amalan yang baik yang kita rancang masuk dalam jadual kehidupan kita, insya-Allah. Itulah diri kita yang sebenar. Jadi hari ini salah satu daripada atau cara kita lah, atau cara yang kita rancang untuk Allah, untuk kita sendiri. Okey, selesai dah. Boleh? Tangan bola kat dia, baru nak masuk dia. Okey, kita masuk ke kitab kita. Saya apa pasal lambat nak pergi sebulan sekali. Terus sebulan sekali kadang-kadang guru tu semua tak main. Jadi lambat. Okey, bab zakati. Ini satu bab pada menyatakan zakat. Firman Allah Ta'ala,
Wa wailul lil musyrikin allazina la yu'tuna zakat. Yu'tuna zakat. Saya tanya kau bukan nampak. Jauh tu terang. Dekat tu dia dikembang ni. Cuma kalau beli tu dekat nampak. Jauh tu terang sikit. Okey, ini satu bab pada menyatakan zakat. Jadi bab kita ni nak menyatakan, nak membincangkan zakat saja. Dia dalam kitab kita dia ada bab, dia ada fasal, dia ada naw. Itu memanglah trend dia. Kitab ni adalah tajuk yang paling besar. Disebut kitab zakat. Kitab zakat di kitab tajuk yang besar. Bawah pada kitab ni ada bab. Jadi oleh kerana kitab ni dari kitab fiqh, dia guna hak kitab tu, kitab yang tinggi, bab tu pula jadi tajuk yang kedua, bab zakati. Jadi ini tajuk yang kedua. Daripada tajuk yang sebelumnya sembahyang dan sebagainya, puasa. Di bawah pada bab dia ada fasal. Fasal ceraian kepada bab. Pokok ceraian cabang-cabang. Dan dia pecah lagi di bawah fasal ialah naw itu pecah lagi ranting dia. Dan di bawah naw tu ada lagi sebenarnya. Next kita berada di bab zakat. Bab zakat. Firman Allah Taala, wa wailul lil musyrikin allazina la yu'tuna zakat. Artinya bermula siksa neraka itu bagi segala musyrikin yang tiada memberi mereka itu akan zakat. Sini mafhum dia, kita faham Allah sediakan siksa neraka di antaranya orang-orang musyrik, orang syirik ataupun memusyrikkan Allah Ta'ala yang tidak keluarkan zakat. Adakah zakat ini diwajibkan kepada orang bukan Islam? Tak. Zakat diwajibkan kepada orang Muslim, mukmin. Yang cukup syarat-syaratnya lah. Maka sama menama. Maka menama Allah Ta'ala akan mereka yang tiada memberi zakat itu dengan musyrikin dan lagi firman-Nya. Jadi Allah namakan orang-orang musyrik. Musyrikin itu, orang musyrik ini orang yang menyekutukan Allah dan tidak keluarkan zakat. Asal ceritanya ialah tuan-tuan pada zaman sahabat, itulah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar setelah wafatnya Nabi SAW, orang yang mengeluarkan zakat, orang-orang pada zaman Nabi, semua setelah wafat Nabi ini, kalau ikut pada zaman Nabi, semua kena keluar zakat, dibagikan zakat. Para sahabat, begitu juga lah kaum-kaum yang ada pada ketika itu, semua keluar zakat. Walaupun dalam keadaan ada sebahagian daripada masyarakat Mekah pada ketika itu yang iman dia goyah, betul ke zakat, habis duit pun ada. Yang dia ingat kata buat zakat ni, habis duit, buang masa dan sebagainya, ada. Dan yang hak kuat sungguh pun ada, yang berpegang sungguh, berpegang teguh dengan apa, dengan pendirian mengatakan zakat itu wajib. Apabila wafat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menghadapi satu masalah, iaitulah masyarakat Mekah pada ketika itu, masyarakat Mekah pada ketika itu tak mau keluar zakat. Di Madinah Rasulullah tak mau keluar zakat. Yang enggan dan engkar. Sampai pada zaman Sayyidina Umar, tuan-tuan dan puan sekalian, barulah dikerasi. Dikerasi ini dengan tegas, siapa yang tak keluar zakat ada yang dibancung kepala. Jadi artinya engkar. Di antara golongan yang engkar, golongan yang syirik, musyrik, tak mau ikut para sahabat Nabi ini, ini nak digelar oleh Allah Ta'ala orang musyrikin. Tempatnya ialah siksaan neraka. Sebab dia adalah merupakan satu kewajiban dan juga rukun Islam. Maka menama Allah Ta'ala akan mereka itu yang tidak memberi zakat, tak keluar zakat, dengan musyrikin, gelaran orang musyrikin. Orang
yang menyekutukan Allah. Dan lagi firman-Nya, wala yahsabanna allazina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwifuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah ila akhir ayat. Ila akhiril ayat. Dia ada lagi ayat sambungnya sampailah akhir ayat. Artinya, arti firman Allah Ta'ala ni saya tak sempat nak tengok tadi, duduk berada dalam ayat berapa, surah apa, juzuk yang berapa, tak sempat tadi. Artinya, dan jangan engkau siksa, dan jangan engkau sangka akan segala mereka yang bakhil mereka itu dengan barang yang mendatang akan mereka itu oleh Allah daripada kurnianya, daripada beberapa harta akan kebajikan bagi mereka itu, tetapi iaitu jadi kejahatan bagi mereka itu lagi akan direlang pada leher mereka itu dengan dia pada hari kiamat hingga akhir ayat. Ada lagi ayat yang berikutnya. Saya ulang sekali lagi ya. Erti dia, dan jangan engkau sangka, jangan kita menyangka akan segala mereka yang bakhil mereka itu dengan barang yang mendatang, barang yang telah memberi akan mereka itu oleh Allah Ta'ala. Artinya Allah bagi rezeki, Allah bagi kurnia, rahmat dan nikmat dia, daripada kurnianya, daripada beberapa harta akan kebajikan bagi mereka itu. Jadi bila Allah bagi harta, mal, harta dan apa-apa ya dalam bentuk rahmat Allah ini, kita salah guna. Yang kewajipan untuk keluar zakat, tak buat pula. Saya ada ketika saya belajar di pondok banyak pasal tembuk. Ada seorang mu'allaf, dia kaya, lori ada 3 biji. Dia ceburi bidang percetakan kitab. Dia cetak kitab di Thailand, tuan-tuan, sana murah. Kemudian masuk ke sini, diedar seluruh Malaysia. Jadi dia jadi orang kaya. Sampai peringkat dia kena keluar zakat, ada harta banyak, duit banyak. Bila ada sebahagian masyarakat situ yang susah meminta zakat, dia kata saya tak perlu bagi sebab saya boleh makan sendiri. Sebab apa makan sendiri? Sebab dia mu'allaf. Itu mangkuk ayu nama dia. Dalam itu bukanlah apa dia orang mu'allaf tak boleh keluar zakat. Dia memang keluar sebab kau pula pada asnaf yang lain, sama ada mu'allaf yang lain, fakir, miskin dan sebagainya. Dia boleh kelengkong boleh. Dia kata saya tak perlu sebab saya makan sendiri, saya boleh menerima zakat. Ada tak orang boleh menerima zakat dia sendiri? Tak ada. Ada. Tetapi iaitu jadi kejahatan bagi mereka itu apabila Allah bagi tuan-tuan rezeki kepada kita, imbuhan kepada kita dan sebagainya, tiba-tiba kita kena sebut bakhil. Itu artinya kita menginayai diri kita sendiri. Jadi kejahatan pada diri kita sendiri. Tak jadi jahat. Macam mana tuan-tuan? Kita makan hak orang. Zakat ni hak orang, bukan hak kita. Zakat ni kita kena bawa keluar untuk membersihkan apa-apa yang ada dalam harta kita, untuk bersih dan sucikan. Daripada hak nampak sampai dah tak nampak, nak cuci, kita bagi pada orang lain. Hak zakat tu hak orang lain. Tiba-tiba kita makan, artinya kita buat jahat diri kita sendiri. Jadi dia kata, dan jadi kejahatan bagi mereka itu lagi akan direlang pada leher mereka itu dengan dia pada hari kiamat. Artinya di akhirat esok kena relang. Relang ni apa dia? Tak tahu lah. Relang ni kelang ke apa ke, wallahu a'lam, salah pada Allah lah. Tetapi ke mana-mana pun relang ni bermaksud siksaan. Siksaan pada hari kiamat esok. Dan cerita dari antaranya Rasulullah dalam Isra' dan Mi'raj itu, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Allah bagi Rasulullah pernah tengok dah, dan tengok dah di antara siksaan kepada orang yang tak keluar zakat. Rasulullah tengok dah di antaranya tak sembahyang, tak keluar zakat, berhakam, mu'ayyad, semua ada. Jadi ayat ini hinggalah akhir ayat. Dan lagi firman-Nya, walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha
fi sabilillah fabashshirhum bi'azabin alim. Artinya bermula segala mereka yang menaruh mereka itu akan emas dan perak dan tiada menafkah mereka itu akan dia emas dan perak. Disuruh Allah Ta'ala, artinya tiada diberinya zakat, maka cederakan olehmu ya Muhammad. Fabashir, maka cederakan olehmu ya Muhammad akan mereka itu dengan siksa yang amat sakit. Cerita wahai Muhammad kepada umatmu, orang yang tak keluar zakat, siksa yang amat sakit, amat pedih. Ini dalil. Dan sabda Nabi SAW, ini hadis pula, ma min ahadin la yuaddi zakat malihi illa jaa yawmal qiyamah suja'an bin nari fatukhwa biha jabhatuhu wajnabtuhu wajambuhu wa sahruh ila akhir ayat. Ila akhirih ini artinya di belakangnya ada lagi ayat yang sambung. Artinya tiada daripada seseorang yang tiada memberi ia akan zakat hartanya, melainkan datanglah ia pada hari kiamat akan ular daripada api neraka, maka dicucuk dengan dia akan ubun-ubunnya dan dirusuk dan dirusuknya dan belakangnya hingga akhir hadis. Hadis ni ada lagi di belakang. Jadi artinya berbentuk sisaan juga. Pada hari kiamat nanti datanglah ular. Ular ni nama apa? Sujaul Aqrab. Sama juga sejenis ular yang menyiksa orang yang tinggal sembahyang. Dalam hadis di atas tadi ini, suja'an akan ular daripada api neraka, ular daripada api, maka dicucuk dengan dia akan ubun-ubunnya dan rusuknya dan belakangnya. Artinya ular inilah yang menyiksa tubuh orang yang tak keluar zakat. Dan lagi sabda Nabi, hadis lagi, ma talifa malun fi barrin wala bahrin illa bihabsi zakati masi'u zakati yawmal qiyamah finnar. Artinya tiada binasa harta pada daratan dan pada laut melainkan dengan sebab ditegak akan zakat daripadanya. Bermula orang yang menegah zakat pada hari kiamat di dalam neraka. Jadi orang yang tegah zakat, maksud tegah ni kita tegah zakat, kita taruh keluar zakat, itu maksud menegah zakat. Kita sengaja tak mau keluar zakat, sebab mungkin alasan diri dia kalau keluar zakat ni duit kita habis. Bila keluar zakat ni hak kita kurang. Bila kita keluar zakat ni orang lain yang untung. Itu pandangan kita. Pandangan agama dia lain. Bila kita bagi, orang sayang kat kita. Bila kita bagi itu, harta yang masih ada kat kita tu bersih dah. Sebab yang mana hak lain kita telah berselesai. Antara kita dengan Allah tu dah selesai dah kalau keluar zakat. Kemudian seterusnya menyuburkan. Dia akan subur lagi. Sebab apa? Bila kita buat benda baik, Allah akan ganti balik. Buat benda baik, Allah ganti balik. Masuklah zakat. Allah ganti balik. Ni di kanan saya ni ada ayat. Tuan nampak tak? Tak nampak ayat, tak nampak tak? Nampak kan? Ayat ni kalau saya bubuh dalam cawan ni penuh. Bila bubuh dalam cawan ni penuh, hal lain nak masuk boleh tak? Orang nak buah ayam lain ke, ayam sirap ke, jagung ke, ayam tawar juga isi tak boleh dah sebab penuh. Kalau isi juga melimpah. Tapi kalau nak isi yang baru,
Ayam yang baru, ayam yang baru dapat, ayam yang cantik, yang sedap, yang lemak, manis, semua mestilah dikeluarkan yang lama dulu. Tahu tak macam mana cara nak keluar yang lama? Tuan-tuan suruh minum. Ya, tuan-tuan nampak ada ayam ke tak? Ha? Tahu kata tak tahu. Ada bawah tu. Apabila kita minum, tuan-tuan, bekas ni jadi kosong. Aku pun tahu. Bekas ni jadi kosong. Bila bekas ni jadi kosong, tuan-tuan, barulah mudah kita isi ayam yang baru. Allah Ta'ala pun macam tu juga, tuan-tuan. Kalau duduk dalam puncang kita tu banyak, nak isi tak boleh. Kan? Dia kata apa? Allah kata apa? Hak tu kata banyak lagi, kita anak lain kan. Pamih dulu. Pamih dulu. Bila dia tengok kita pamih apa semua, tuan-tuan, barulah kosong, barulah diisi yang baru. Masuklah ayat yang baru, ataupun rezeki yang baru akan masuk. Yang kedua, tuan-tuan, naluri kita manusia ni, kalau tengok orang susah, kita kesian tak? Mana lebih kesian? Mana lebih kesian dengan orang yang senang, tuan-tuan? Senang, rumah besar, bini besar, kata rumah besar, kereta besar, semua besar. Yang ni, tuan-tuan, hak sebelah dia ni semua kecil, tuan-tuan. Bini kecil, rumah kecil, kereta kecil, kalau pinggan kecil, semua kecil. Yang mana, tuan-tuan, kesian? Rupanya hampa ni nak kecil kesian tak kecil. Lagi, tuan-tuan, hak kecil ni, tuan-tuan, kita kesian. Apabila hak besar diri kita tuan, tinggal hak kecil Allah Ta'ala kesian. Allah kesiannya mana-mana cara pun kita akan tolong dia sebab kesian. Lalu Allah tolonglah dengan projek yang baru, rezeki yang baru masuk mengisi tempat kekosongan tadi. Bila Allah ni menjaga perbendaharaan kita manusia, bila waktu turun tu dia turun lebih, dia turun banyak. Orang kaya, tuan-tuan, kalau sedekah setupang tu tak jadi. Orang kaya betul, tuan-tuan, 100 tu bagi dia baru RM1. Betul tak? Allah Ta'ala lagi kaya pada hak kaya. Kalau dia bagi projek kepada manusia, rezeki kepada manusia, dia bukan bagi sikit, dia bagi banyak. Sebab turun tu banyak. Ni pandangan kita macam tu. Pandangan kita artinya bila Allah menjaga perbendaharaan, rezeki semua duduk di bawah genggaman dia, tuan-tuan. Bila dia bagi, dia sayang. Macam kita sayang orang miskin, orang susah, tuan-tuan. Allah sayang, dia bagi projek lebih. Tapi ingat, tuan-tuan, kena ingat, ada juga orang yang Allah tak sayang, dia bagi lebih. Dia bagi apa? Istidraj. Orang kaya, tuan-tuan, sembahyang pun tak, pakai semua pendek, tuan-tuan. Hari-hari duduk tanggung. Buat apa ni? Bukan tanggung. Dia bagi apa? Tuan-tuan, tanggung juga apa? Tapi Allah bagi kaya juga. Projek baru. Hak ni yang kita takut, tuan-tuan. Aku tak semayang pun tak apa. Projek tak mungkin masuk mencurah-curah, pantang tengok bank, kau bertambah. Tuan-tuan, risau. Takut Allah bagi itu bukan apa, dia nak cerai. Tahu tak dia nak cerai? Tahu tak? Macam orang duduk pengai ikan, tuan-tuan. Jangan kata lepas ni, dia pengai. Tak. Masa saya nak buat misalan, tuan-tuan, orang pergi pengai ikan tu. Tuan-tuan tahu tak? Lautan yang luas, lagi ikan besar. Kalau umpan besar, dapat hasil lagi besar. Ya. Kita pun tahu sentak. Tak sentak lagi tahu belum. Umpan apa? Tuan-tuan tahu umpan apa? Ikan kembung. Ada satu lagi yang kembung tu. Kakak kembung. Biasa kalau tuan-tuan nak dengar lagu kakak kembung ni pada hari perayaan India, orang Hindu. Dia punya muzik dia macam tu lah. Kakak kembung. Kakak putih tu kakak kembung. Bila kita lontar, tuan-tuan, dia orang tadi, kan? Ikan pun Allah bagi juga sedikit kecerdikan. Mula-mula kalau kita lempar umpan, tuan-tuan, hak mana kakak ataupun ikan kembung tadi, dia makan sikit dulu. Rasa ni sedap pula.
Pasal sebut Burger King. Dia pasal sedap Burger King. Dia makan pula kali yang kedua. Dia kata macam apa, aku tak bisa tengok dalam dunia aku ni, tapi sedap. Dia makan yang kedua tu makan banyak sikit. Bila makan yang kedua, yang tiga banyak sikit, tuan-tuan. Tak kali ketiga, lebih-lebih daripada dapat kat orang, lebih ngap semua dah. Lebih-lebih ngap semua kali. Dia kata dalam ikan kembung tu, dalam katak kembung tu, dia ada mata air. Makan semua betul senang hati, senangnya dalam hati. Sebab makan banyak, rezeki murah. Ya. Tu. Dapat banyak. Bila makan banyak, tuan-tuan, Tuhan tak pegang dia orang pun dia sentak. Bila sentak, tuan-tuan, artinya mati. Sentak-sentak kita, tuan-tuan, alamat dia mati tu. Artinya kenalah istidraj Allah. Allah bagi sebelum ni makan sedap tu dia nak sentak, nak tengok pengalaman kita. Tak sedap lagi, satu hari dia akan sentak. Sentaklah tuan-tuan. Sentak manusia ni bukan sampai atas dunia, sampai dalam kubur. Jadi kita kata senang Allah bagi. Tak payah tuan. Tidur lena orang lain juga. Orang miskin, orang harus semayang tidur tu banyak juga. Kita pun tidur tu banyak juga. Kasih betul juga. Betul tak? Inilah di antara benda-benda yang Allah bagi leka kepada kita. Kita duduk sonok, tiba-tiba Allah sentak. Bila Allah sentak, jadi risau. Orang senang, kadang-kadang Allah bagi kesenangan itu melebihi. Tetapi janganlah terlalu susah. Kadang-kadang terlalu susah sampai meningkat hampir-hampir nak berlaku kekufuran. Daripada kita minta tolong kat orang ni tak dapat apa, kita tolong kat orang ni. Minta tolong kat orang ni. Hari-hari, bulan-bulan dapat. Tapi syarat dia kena pergi gereja. Dia kata tak, dia pergi gereja tak apa, pergi saja tak apa, tak ada masalah. Dia kata semua. Lama-kelamaan, tolong sapu-sapu sikit. Akhirnya, tolong sapu hidung adik. Di gereja tu, tak ada masalah pun. Kau lama kau banyak dapat. Habuan kau banyak dapat. Kebuiran tu di sini, mudah sikit. Tuan-tuan, akhir sekali musnah segala-galanya. Musnahlah diri kita. Okey, tengok kitab kita balik. Tiada binasa harta daripada di daratan dan di laut, melainkan dengan sebab ditegak akan zakat daripadanya. Bermula orang yang menegak zakat pada hari kiamat di dalam neraka. Dan lagi sabda Nabi, ma mana'a qaumuz zakata illa habasallahu anhumut tahra. Anhumul qatra minas sama. Artinya tiada menegah satu kaum akan zakat melainkan menegah oleh Allah Ta'ala daripada mereka itu akan hujan daripada langit. Jadi kalau kita ada tegak zakat, kalau keluar zakat, kalau Allah tidak ada sifat pengasih penyayang, dia tak bagi turun hujan walaupun sedikit, nak rasakan kita hamba-hamba dia. Aku bagi makan setiap hari, aku bagi mata terang tengok boleh kenal lelaki perempuan. Kalau tak cukup aku bagi spek mata lah lagi. Aku nak bagi terang. Tangan kedua belah, ujung tangan ada jari. Semua sendi-sendi 360 sendi ni semua bergerak aktif. Kaki ada pula yang hak panjang jalan lambat sikit, kalau hak pendek lagi cepat jalan pada kaki panjang. Tu dia. Tidak ada. Nak pergi mana semua sampai. Duit pandai cari. Tapi kat aku tak ingat. Kat aku tak ingat ni artinya sehari semalam 5 waktu tak sembahyang. Andai kata begitulah, kalau aku nak rasakan balik, macam kita duduk rendah, tuan-tuan nak rasa balik, tahu turun hujan. Agak-agak boleh hidup lah kita. Tak boleh hidup. Tak ada air mata, aku tak boleh hidup lah. Betul tak? Kita maju.
nak majuk kat suami kita. Puluh dah nak tolak nak pergi suami tengok ayat mata. Tak keluar. Oh sedih tu. Itu baru ayat mata. Yang kedua ayat hidup. Kalau ayat hidup tuan-tuan ada, tapi asyik keluar ada, pun kita sedih juga. Itu dia. Yang ketiga tuan-tuan kita katalah peluk. Kita buat raja peluk. Duduk tempat panas sikit berpeluk. Tuan-tuan, kalau cek-cek tengoklah diri kita ni tiba-tiba tak pernah peluk-peluk, susah hati. Buat betul tak tengok peluk, buat betul tak tengok peluk, asyik kencing je. Itu yang ada pada diri kita. Yang ada pada diri kita pula, keliling kita, tuan-tuan, celak-celak mata, tengok-tengok ayam tak ada. Buka kepala pahit, ayam tak ada. Minta kasar-kasar, boleh tak nak ambil ayam sikit ni? Aku pun tak ada rezeki nak minum sekali. Contohlah. Lepas tu tuan-tuan pergi tengok dalam telaga. Dalam telaga 12 keret. Dia panggil apa? Kok. 12 kok dalam tu. Tengok-tengok sedikit pun tak ada. Ikan kari pun mati. Ikan kari ni memang kecil kan. Dia kelemah nak mati dah. Ayam tak ada. Maaflah kat Sada. Kalau kita dah ni Sada. Weh, hampa dia jaga Sada. Dia buat apa? Kat ayam sedikit tak ada. Kami bukan tak bayar. Mentang-mentang nak beraya apa tutup ayam. Lepas tu Sada kata kami ni habis hidup dah di sungai sampai kering dah ayam. Tak ada juga. Dah betul juga. Lepas tu tak apa. Start kereta main kat Sungai Kayan. Pergi tengok-tengok di Sungai Kayan. Ya Allah sungguh ikan gelisah mati. Ayam tak ada. Lepas tu carilah kek. Dia panggil apa nak cari makan. Korek di tengah-tengah sungai. Korek pokok tengah sungai ada ayam. Korek punya korek setengah kilometer. Korek bawah tengah tak ada ayam. Dalam otak kita tak ada apa. Pergilah kali ni Malaysia kekeringan ayam. Lepas tu balik pergi rehat sambil angkat kaki kat berita, tengok berita. Keluar siaran dalam berita, Menteri Ayam beritahu bahawa ayam seluruh Malaysia kehabisan. Tersobat ke mana? Ayam tak ada di Malaysia ni sebab hujan tak turun dah. Hujan monti tu tak turun sebab Allah mengamuk. Sebab Allah merajuk. Ayat tak turun dah. Dalam kepala otak kita ni andai kata dia tuan-tuan bersungguh pula. Dalam otak kita tuan-tuan, dia berlakar berleka dalam kepala otak ni, lepas ni ke mana pun mati je. Ayat kata tak mati. Betul tak? Waktu tu tuan-tuan yang paling mahal sekali ayat kencing. Siapa kencing pun bakal kita dah sebab tak ada ayat dah. Dia tapih tuan-tuan, dia tapih sungguh-sungguh. Itulah minta RM300 sekali daripada beli. Nak khabar kata harga ayam daripada Allah tu cukup hebat dia bagi kepada kita. Patutlah dalam hadis tadi, kalau Allah nak kuasakan kita, dia tarik nikmat ayam je. Dia tarik nikmat ayam je tuan-tuan, cukup lah. Habis mati. Tuan-tuan sedap tak? Kita duduk di dunia ni, jiran kita, rumah dekat dengan rumah kita, kawan-kawan kita, kebun kita. Ada yang ada kebun pula tuan-tuan. Kadang-kadang kebun kita tu dah tanam semula 2 kali lah. Kita tak tanam semula lagi, kita. Pokok depan rumah kita tuan-tuan, masa kecil lah kita tanam. Naik. Lepas tu dah menyampah tebang itu. Tanam pokok bambu. Pokok bambu dah berbuah berapa kali lah. Dah besar dah. Ni nak ganti pula tanam semula. Rumput depan rumah kita tuan-tuan tak tahu berapa kali lah mampu. Pacut naik. Kita ni tuan-tuan, pacut tak turun-turun lagi ni. Allah tunjuk tuan-tuan. Ladang sebelah ladang kita tuan-tuan, kelapa sawit 2 kali tanam lah. Tanam getah lah tuan-tuan, tanam semula lah. Berapa kali tanam semula lah, tak tahu tuan-tuan. Berapa kali dah tanam semula lah. Kita tu tak tanam semula lagi. Allah bagi panjang umur. Allah bagi panjang umur tuan-tuan pada kita. Boleh tengok peredaran. Hak ni mati silih berganti. Yang ni mati ganti yang lain tuan-tuan. Pokok kayu depan rumah kita tu tak tahu kali ganti lah.
Terus kira pokok renek ni tuan-tuan, pokok renek ni banyak kali dah. Pokok cabai kita berapa kali ganti. Kita ni bila nak ganti? Pi kita ni pi terus. Pi kita ni pi terus. Itu satu pengajaran tuan-tuan, satu pengajaran. Sini berganti. Dan tempat kita satu hari nanti orang dia akan ganti pula. Orang dia pula akan ganti. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Lagi banyak kita sujud, lagi banyaklah syaitan akan menangis. Betul tak? Lagi banyak kita sujud pada Allah, lagi banyak kita ingat pada Allah, lagi banyak kita baca Quran, lebih-lebih lagi kita menangis kerana Allah Taala, lagi banyaklah syaitan akan menangis sebab kita menangis kerana Allah Taala. Lagi banyak syaitan menangis, maka menyebabkan lagi banyaklah kurusnya syaitan. Syaitan kalau dia menangis banyak, dia akan turun sebab dia tak beri peluang kepada dia. Kita makan nasi tuan-tuan,